Kehangatan politik di Sabah semakin panas, semakin hangat sahabat-sahabat semua. Ya, apatah lagi membabitkan Patista yang keluar daripada gabungan ya di dalam gabungan Parti Rakyat Sabah iaitu GRS, dan dimaklumkan juga apabila Jeffrey keluar daripada GRS ini, 5 adun daripada Patista telah mengumumkan untuk terus kekal bersama dengan GRS. Dan akhirnya Jeffrey memberi masa 5 atau 1 minggu ya, 5 hari atau 7 hari untuk mereka kembali semula ya kepada Patista. Jadi apakah respon daripada kelima-lima adun ini? Adakah mereka mahu kembali kepada Patista ataupun mereka akan terus kekal ya dengan GRS? Dan adakah warisan yang mana sekarang ini hangat dikatakan menyatakan pendirian mereka untuk bertanding solo dan menolak kerjasama dengan STA? Itu antara pertanyaan-pertanyaan dan persoalan-persoalan yang begitu panas sekali dibincangkan oleh rakyat Sabah khususnya. Dan dikatakan juga STA bersiap sedia untuk bekerjasama ya untuk bentuk kerajaan bersama dengan parti daripada Malaya untuk membentuk kerajaan selepas pilihan raya negeri. Adakah ia benar? Ya, kita akan tunggu ya perkembangan berita-berita politik di Sabah ini. Jadi sahabat semua, untuk yang pertamanya berkaitan dengan ahli Dewan Undangan Negeri daripada Patista, apa yang berlaku? Ya, adakah mereka akan kekal dengan GRS selepas Jeffrey memberikan masa untuk mereka untuk kembali kepada Patista? Ayo kita lihat kenyataan media ini. 5 adun STA ulangi pendirian mereka untuk kekal bersama dan menyokong Gabungan Rakyat Sabah GRS yang sebelum ini adalah kerajaan dan sekarang ini adalah sebagai caretaker untuk kerajaan Sabah. Jadi itu antara pendirian yang diungkapkan oleh kelima-lima adun ini. Jadi melalui kenyataan Presiden STA Jeffrey Ketingan yang memberi tempoh seminggu ya, memberikan tempoh seminggu 7 hari kepada 5 adun parti yang menyokong Gabungan Rakyat Sabah menimbang semula keputusan mereka, mendapat reaksi segera daripada kelima-lima apabila mereka mengulangi pendirian untuk bertanding di bawah logo GRS. Dalam satu kenyataan bersama pada Selasa, adun-adun berkenaan berkata mereka akan menggunakan logo GRS sebagai tanda kesetiaan terhadap mandat rakyat dan demi kestabilan politik di Sabah. 5 adun ini adalah timbalan Presiden STA sendiri, iaitu Elron Angin dari SOK, Adun SOK Datuk Robert Tawik Bingkor, Naib Presiden Datuk Abidin Madingkir Paginitan, Datuk Anwar Ayub Liawan dan Datuk Floviang Eng Tulip. Mereka berkata mereka kekal komited untuk terus bersama dengan GRS dan memberikan sokongan penuh kepada pemimpin mereka iaitu Datuk Seri Haji Jinor. Katanya, pada pandangan kami, kestabilan politik negeri dan kesinambungan pembangunan adalah keutamaan di bawah kerajaan Sabah sekarang. Justru kami berpegang teguh kepada mandat dan kepercayaan yang telah diberikan rakyat. Kami tetap bertegas untuk kekal bersama GRS dan mempertahankan kerusi kami di bawah logo GRS menurut kenyataan itu. Bagaimanapun, kelima-lima mereka tidak menyatakan sama ada mereka telah meninggalkan STA. Jadi terdahulu Ketingan berkata beliau akan memberi tempoh seminggu kepada 5 adun berkenaan untuk kembali ke parti dan menimbang semula kedudukan mereka untuk kekal bersama dengan GRS. Beliau menegaskan bahawa mereka tidak akan lagi menjadi calon STA Sabah sekiranya terus bersama dengan GRS. Wah, macam bunyi ugutan pula tu ya. Tapi apapun, keputusan ataupun jawapan sudah diberikan ke atas amaran yang diberikan oleh Jeffrey bahawa 5 adun STA ini akan terus kekal bersama dengan GRS. Adakah Jeffrey Ketingan telah mengambil keputusan yang salah untuk keluar daripada Gabungan Rakyat Sabah ini, iaitu kerajaan sekarang ini, caretakernya, ataupun ya kerana mengejar kuasa dan jawatan akhirnya mereka terkulai? Itu sedikit pandangan-pandangan kita ya berkaitan dengan isu ini. Dan antaranya juga adalah yang menjadi perhatian kita adalah kerjasama
ya antara PBS dan juga STAH dikatakan telah pun runtuh. Luka lama terguris kembali. Wow, macam lagu pula. Alright, jadi apa sebenarnya yang berlaku? Ya, kerjasama antara Parti Bersatu PBS dan Parti Solidariti Tanah Airku STAH kini berantakan, sekaligus menyebabkan undi Kadazan Dusun Murut KDM kembali tidak menentu menjelang pilihan raya negeri Sabah yang bakal berlangsung tidak lama lagi. Undi KDM yang sekian lama berpecah dilihat mula berubah apabila PBS dan STAH menandatangani MOU pada 18 April tahun 2024 untuk tidak bertanding antara satu sama lain. Pemangku Presiden PBS, Joachim Gunsalam, menegaskan bahawa partinya akan terus menghormati perjanjian itu, namun hanya jika STAH berbuat demikian. Persefahaman itu masih wujud dan masih mengikat, kecuali kedua-dua parti bersetuju untuk membatalkannya, maka ia masih sah. Tetapi jika STAH memilih untuk bertanding menentang kami di kawasan kami, maka ia dianggap terbatal, katanya. MOU yang disaksikan oleh pengurusi Gabungan Rakyat Sabah, Haji Nur, itu dianggap sebagai pencapaian penting dalam usaha menyatukan KDM selepas bertahun-tahun bergelut dengan pertelegahan dalaman. Kedua-dua parti itu ketika ini menggambarkan MOU tersebut sebagai komitmen untuk memperkukuhkan gabungan serta mengelak perpecahan undi penyokong mereka. Namun selepas Jeffrey Kitingan menarik keluar partinya daripada GRS dan mengumumkan akan bertanding secara bersendirian, persefahaman itu kini musnah sama sekali. Jeffrey yang pulang dari Kuala Lumpur kelihatan kecewa selepas 5 wakil rakyatnya, seperti yang saya nyatakan awal tadi, ya, memilih untuk kekal setia kepada kerajaan hari ini, yaitu Parti Gabungan Rakyat Sabah. Dia mengingatkan keengganan PBS untuk berpakat dengan STAH, ditambah pula dengan isu kepimpinan dalaman parti itu hanya akan mengelirukan pengundi. Jika PBS dan STAH tidak bersatu, pengundi akan keliru dan undi KDM akan berpecah. Jadi kami telah mengajak PBS untuk bertanding secara solo bersama kami, tapi jika mereka tidak mahu, itu keputusan mereka, katanya. Walaupun berlaku pertentangan, kedua-dua pemimpin masih belum menolak kemungkinan penggabungan antara PBS dan STAH yang sudah lama dibincangkan. Joachim berkata perkara itu belum diketepikan, namun mengakui ia kini terhenti buat sementara waktu. Persefahaman itu masih ada, kami belum menyerah, tapi buat masa ini ia seolah-olah terhenti, katanya. Jeffrey yang menyuarakan nada yang sama menyatakan bahwa idea tersebut boleh dibincang semula selepas PBS memperkukuhkan kepimpinannya. Jika PBS dapat selesaikan isu kepimpinan mereka selepas pemilihan parti, maka kita boleh duduk berbincang semula, katanya, merujuk kepada kedudukan Joachim sebagai pemangku presiden. PBS telah memutus untuk hanya mengadakan pemilihan parti selepas pilihan raya negeri Sabah yang boleh diadakan pada bila-bila masa. Jadi puncak perpecahan ini sebenarnya berpunca daripada isu lama. Dalam pilihan negeri 2020, GRS masih merupakan gabungan longgar. Dan ketika itu STAH berada dalam PRN. Ketika itu STAH berada dalam Perikatan Nasional. Manakala PBS hanya mesra PN tanpa menjadi ahli rasmi. Pengaruh STAH meningkat kerana ia bersekutu dengan parti Perdana Menteri ketika itu, Muhyiddin Yassin. Namun pada hari penamaan calon, kerjasama itu runtuh apabila PBS mengejutkan sekutunya dengan meletakkan lebih banyak calon daripada dijangka, sehingga berlaku pertemuan di banyak kawasan di Sabah. Akhirnya parti-parti dalam GRS bertembung di 17 kursi. PBS dan STAH saling berdepan di kursi utama KDM seperti Tambunan, Bingkor, Paginitan, Liawan, Sok dan Tulid. Akibatnya berlaku kekecauan pilihan raya apabila kedua-dua pihak berebut pangkalan pengundi yang sama. Pemimpin PBS mempertahankan tindakan itu dengan alasan parti perlu mengukuhkan semula identitinya selepas 6 tahun berada dalam Barisan Nasional. Dalam pilihan raya negeri Sabah 2020, PBS bertanding di 22 kursi dan memenangi 7 kursi. Manakala STAH bertanding di 8 kursi dan menang 6 kursi. Namun pertemuan tersebut meninggalkan luka politik yang mendalam bagi kedua-dua parti. Jadi MOU pada April 2024 bertujuan untuk mengelakkan kejadian memalukan itu daripada berulang dan menjadi penyanyian rasmi pertama antara kedua-dua untuk tidak bertanding sesama sendiri. Bagaimanapun, parti-parti KDM jarang berjaya menguasai majoriti kursi secara bersendirian, namun sering muncul sebagai penentu utama, yaitu kingmaker dalam pakatan politik yang sentiasa berubah di Sabah. Jadi, itu antara hubungan antara PAS dan PAS pula. Kalau PAS ni kita tolaklah di Sabah, ya. PBS dan juga STAH Sabah semua yang mengatakan akhirnya kemungkinan besar hubungan antara PBS dan STAH ini bakal runtuh, ya, kerana STAH telah pun membuat keputusan untuk bertanding solo dalam pilihan raya negeri yang akan datang.
Jadi sahabat semua, apa pandangan anda? Dan siapakah, parti manakah yang bakal menerajui pentadbiran di Sabah ini? Adakah GRS akan kekal? Adakah warisan akan mengambil alih? Adakah Stah dan Jeffrey Ketingan menjadi ketua menteri yang baru? Itu antara persoalan-persoalannya, sahabat-sahabat semua. Jadi mungkin anda mau berikan sebarang komen, pandangan berkaitan dengan isu ini, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian, jumpa lagi. Bye-bye.